Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir dalam keadaan yatim. Karena Abdullah dia wafat sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi sedangkan Aminah hamil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar untuk urusan perniagaan di Asyam. Dia keluar bersama orang-orang lain daripada Quraisy. Dan Quraisy dahulunya mereka keluar untuk buat perniagaan. Allah Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Mereka keluar untuk buat perniagaan. Orang Arab dahulunya banyak mereka keluar untuk buat perniagaan. Dan waktu itu tempat mereka, negara mereka sangat strategik dari sudut urusan perniagaan, untuk urusan perniagaan, karena mereka ada di antara Persian dan Roman. Dan Roman itu yakni orang Europe, dan itu pada waktu itu mereka akan tunggu orang Arab yang mereka keluar dengan kapal bahtera mereka dan datang ke Nusantara untuk mereka membawa rempah-rempah bagi mereka dan produk-produk yang lain. Karena waktu itu daripada Europe, mereka tak ada jalan bagi mereka untuk nak datang dengan kapal bahtera ke sini, melainkan mereka kena pusing daripada bawah Afrika untuk nak datang. Mereka nak keluar pusing daripada bawah Afrika untuk datang. Dan waktu itu jalan ini mereka pun tak tahu lagi. Mereka tak tahu jalan itu. Waktu itu belum ada Kanat Suez itu untuk lalu. Tak ada. Jadi mereka menunggu orang Arab untuk bawa kepada mereka barang dagangan. Jadi orang Arab mereka keluar daripada Yaman, keluar daripada Oman. Mereka keluar dengan kapal bahtera dan mereka datang ke China, mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke Malaya untuk mereka mengambil rempah-rempah dan produk-produk daripada sini, dan mereka pergi dan menjual di sana. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, mereka tetap keluar untuk urusan perniagaan. Maka perjalanan atau jalan laut ini yang mereka ikut, kalau kita melihat jalan laut ini, kita melihat mereka ada banyak stesen yang mereka berhenti. Maka tersebar agama Islam mana mereka berhenti. Di antara tempat mereka berhenti dahulu, Kedah. Tu kalau kita nak tengok zaman itu kerajaan yang dinamakan Majapahit dan yakni zaman dahulu pusat perdagangan di mana? Di Kedah dan Aceh. Melaka belum dibina kerajaan Melaka lagi. Maka orang Islam mereka datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, mereka datang mahu sampai ke China dan mahu masuk ke pulau-pulau Indonesia yang ada dalamnya rempah-rempah. Maka mereka membawa Islam dengan mereka dan mula sebarkannya. Sampai sekarang ada satu makam di Kedah. Kalau pergi tengok batu nisannya, tarikhnya karn yang ketiga Hijriyah. Ada ramai yang sangka Islam sampai ke tanah Melayu, tak ada karn yang ke-7, ke-8. Itu apabila ada kerajaan kuat. Apabila ada kerajaan Melaka, jadi ada kerajaan Melaka, dan ini adalah satu tahap daripada tersebarnya Islam di tanah ini. Tapi bukan maknanya apabila mula kerajaan Melaka baru masuk Islam. Bukan. Orang Islam dah sampai lama sebelum itu. Lama sebelum itu mereka dah sampai. Batu bersurat itu yang di Terengganu tidak menyebut bahawasanya Islam sampai pada tahun itu. Tak ada. Islam sampai sebelum itu. Sebelum itu Islam telah sampai.
Bagaimana sampai? Melalui cerita yang kita sebut. Subhanallahil azim. Saya nak ingatkan bagaimana Islam sampai ke sini. Ini penting info ini. Orang Melayu tahu tentang sejarah sampai Islam ke sini. Maka Abdullah dalam perjalanan balik ke Makkah, dia dengan yang ada dengannya, mereka pilih untuk mahu lalu di Madinah Al-Munawwarah, dan waktu itu namanya Yathrib. Dan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ada dalamnya penyakit sebelum Rasulullah berhijrah kepadanya. Hatta Abdullah dia sampai ke sana, dia jatuh sakit di sana. Jatuh sakit dan dia mati di Madinah Al-Munawwarah. Dikumbumikan di sana sebelum Rasulullah SAW lahir. Maka Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, kita menyambut hari kelahirannya pada Rabiul Awal sebagai tanda kesyukuran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat yang besar ini, nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna daripada kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mengajar iman dan tauhid kepada ummah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajar kepada kita untuk membuat masjid, untuk datang salat di masjid, untuk membuat haji, untuk membuat zakat, untuk membuat puasa? Itu semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarnya. Jika nikmat-nikmat harian yang kita guna, kita minum air, kita kata alhamdulillah. Kita pakai pakaian, kita kata alhamdulillah. Maka kita buat sambutan Maulidur Rasul, tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah subhanahu wa taala, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dia ikutnya pada apa yang dia telah mengajar. Dan perkara yang paling penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini asas agama. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang tidak ada baginya asas ini, dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka di hari akhirat tidak ada baginya apa-apa pahala, tidak ada baginya apa-apa nikmat. Seorang yang kafir, yang tidak beriman, di hari akhirat dia tidak dapat apa-apa nikmat, tidak dapat apa-apa pahala. Walaupun di dunia ini dia hidup membantu orang yatim, membantu orang fakir, membantu pusat ini, pusat warga emas, atau apa-apa dia buat. Di hari akhirat dia tak ada baginya pahala, tidak ada baginya pahala. Maka ada nikmat yang paling besar atas kita adalah nikmat Islam, yang mana Islam diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, seperti mana para anbiya sebelumnya mengajar Islam kepada umat-umat mereka.